Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus KL City, yang mana Selangor menang 2-0 hasil jaringan daripada Haris Haikal dan juga daripada Aaron Devell. Dan untuk pasukan KL City pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka bermain agak di bawah Bilopa apabila mereka berjaya untuk bermain dengan sangat baik dalam beberapa game yang lepas dengan menjaringkan banyak gol. Tetapi untuk perlawanan ni mereka boleh dikatakan agak kurang. Bahkan kalau kita lihat ada peluang daripada Paulo Josue yang boleh dikatakan open goal, dan Sam Somovai dah ditewaskan, beliau gagal untuk sudahkan peluang tersebut dengan sangat baiklah, agak merugikan kepada pasukan KL. Tetapi untuk pasukan Selangor, gameplay mereka memang banyak improvement lah, dan juga banyak apa yang mereka perbaiki. Kita boleh nampak lah bagaimana mereka berjaya untuk menundukkan pasukan KL City dengan jaringan 2-0. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang kita boleh belajar daripada pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama adalah mereka berjaya untuk mengutiliskan penggunaan daripada Haris Haikal untuk diguna pakai dalam situasi set pieces, yang mana dalam beberapa game yang lepas pun kita boleh nampak yang Haris Haikal berjaya skor melalui corner kick juga. Dan dalam pada perlawanan ini mereka sekali lagi berjaya untuk menjaringkan gol daripada corner kick. Jadi kita boleh nampak apa perkara yang boleh dipelajari daripada corner kick ataupun set pieces pasukan Selangor ni adalah salah satunya mereka meletakkan corner kick taker ataupun orang yang ambil corner kick tu adalah orang yang berwibawa, dan dalam pada masa yang sama di dalam D-box mereka letak orang yang boleh memenangi area duel ataupun perebutan bola di udara untuk melakukan percubaan dengan heading ke arah gol lawan lah. Jadi perkara tu yang kita boleh belajar daripada pasukan Selangor, bagaimana mereka improve mereka punya free kick kepada mereka boleh jadi specialist dalam melakukan set pieces yang bagus lah. Dan perkara tersebut mereka berjaya melakukan dalam 2 game berturut-turut untuk menyudahkan peluang melalui corner kick dan juga menyudahkan peluang yang baik lah. So semalam mereka lakukan sekali lagi melalui percubaan daripada Haris Haikal. So that is a good thing lah, mereka boleh untuk memanfaatkan set pieces yang mereka dapat, terutamanya daripada corner lah. And itu perkara yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan semalam, midfield mereka bermain dengan sangat cemerlang. Brandon Gunn, Orozco dan juga Nur Rawabdeh, yang mana boleh saya katakan ketiga-tiga player ni bertindak dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk bermain dengan sangat baik. Nur sebagai pivot berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah memang didominasi oleh pasukan Selangor. Brandon Gunn yang bertindak lebih efektif kepada bahagian hadapan, mampu untuk menggerakkan serangan dengan sangat baik dan memberi bantuan kepada bahagian wide area ataupun kepada bahagian winger dengan sangat cemerlang. Tetapi yang paling menarik minat saya adalah tentang Orozco, yang mana Orozco ni boleh dikatakan dia adalah one of the best playmaker yang ada dalam Liga Malaysia sekarang, apabila dia banyak untuk involve dengan gerakan untuk pasukan Selangor bagi merencanakan gerakan-gerakan yang menarik untuk pasukan Selangor lah. Apa kelebihan yang ada pada Orozco ni? Satu, daripada dia punya vision ataupun daripada dia punya passing accuracy, yang mana bila dia open ataupun melakukan switch ataupun melakukan penetration passing ataupun melakukan passing kepada bahagian hadapan, memang dia punya passing tu on point. Yang kedua adalah daripada segi positioning, apabila dia meletakkan diri berada di dalam kawasan half space ataupun berhampiran dengan D-box pasukan lawan, memang dia sentiasa berada dalam kedudukan yang bahaya untuk dia receive the ball dan melakukan percubaan. Dan semalam dia punya percubaan ada satu kena tiang, dan sayang lah kalau gol tu memang lawa lah. So itulah kelebihan yang ada pada Orozco. Dia adalah player yang sangat rajin, work rate yang tinggi, technical individu yang bagus, dia punya creativity tu melengkapi bahagian tengah dan juga bahagian hadapan pasukan Selangor untuk create lebih banyak variety of attacking lah. Jadi penggunaan midfield pasukan Selangor ni telah melengkapi antara satu sama lain, dan Orozco is one of the best player dan key player untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Selangor. Dan yang menjadi kunci kestabilan adalah Nur dan juga Brandon Gunn yang menyeimbangkan bahagian tengah Selangor, sama ada in term of defensive dan juga ketika menyerang daripada segi ball progressor, daripada segi first ball winning dan sebagainya. Mereka berdua ni lah yang lebih memfokuskan kepada untuk melakukan bertahan, manakala Orozco memang dia punya work rate adalah untuk cover up the whole field, untuk fokus ataupun untuk menyerang sahaja. Jadi benda tu agak bagus untuk pasukan Selangor. So Orozco ni bila dia berada di zone 14 ataupun lebih pada attacking midfielder, dia berbahaya, dan dalam pada masa yang sama kalau dia drop lebih deeper pun dia boleh jadi deep line playmaker dengan hantaran-hantaran jauh daya berkualiti. So itu yang ada pada bahagian tengah pasukan Selangor yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, kalau kita cerita untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam adalah untuk bahagian kanan dan kiri. Kita tahu yang
mana Aaron memang untuk game ni dia letakkan lebih kepada bahagian kanan dan Mukairi lebih bahagian kiri kalau kita lihat kepada first half kan. Jadi kita boleh katakan kedua-dua player ni hidup, kedua-dua player di bahagian kanan dan kiri ni hidup kan. Cumanya kalau kita lihat secara efektifnya Mukairi ni dia agak fleksibel sebab kiri dia boleh main, kanan dia boleh main. Di second half dia main kanan kan. So benda tu kita boleh nampak lah yang mana apabila dia main kanan, Aaron dia apabila dia more to narrow ataupun more to center untuk bertindak bersama dengan Richmond adalah lebih efektif berbanding Aaron bermain di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab apa saya kata Aaron lebih efektif bermain di bahagian tengah untuk bersama dengan Richmond? Sebab daripada segi kualiti Richmond itu sendiri tidak mampu untuk memberi something kepada bahagian hadapan pasukan Selangor. Jadi Aaron kalau dipush untuk main tengah balik, maka dia akan jadi lebih efektif sebab dia ialah yang sentiasa untuk support Richmond dan sentiasa berada dalam kedudukan Richmond yang sepatutnya Richmond ada. Jadi bagi saya attacking force ataupun front three pasukan Selangor semalam dah okey. Cumanya yang menjadi permasalahan adalah tentang Richmond dalam dia punya involvement ataupun dia punya sumbangan sebagai seorang pemain nombor 9 adalah boleh saya katakan agak minimum ataupun tak capai tahap minimum, yang mana dia gagal untuk menunjukkan lagi kualiti yang dia ada untuk membantu strike force pasukan Selangor. Jadi benda itulah yang Selangor kena perbaiki. Dan untuk game ni juga kita boleh puji untuk backline pasukan Selangor, mereka agak solid untuk mengekang pergerakan daripada Cici Kipre, Paulo Jose dan sebagainya, dan mereka menurunkan Ruben Tiren. Untuk game ni Ruben Tiren beraksi dengan sangat cemerlang. Bagi saya dia adalah typical player yang agak solid, sukar untuk dilepasi, dan dalam pada masa yang sama ketika menyerang dia boleh buat overlap dan sebagainya untuk membantu Mukairi. Memang he is a good player. So kalau dia sentiasa diturunkan, mungkin dia cepat untuk beradaptasi dengan taktikal Tan Chee Ho, maka bahagian kiri pasukan Selangor akan lebih efektif dan akan lebih sesuai untuk menyerang lah. Jadi overall semalam Selangor memang agak solid, combination play bahagian tengah attacking bagus, cumanya Richmond dia tak bagus. Richmond tu memang Bokeyi tu memang saya boleh katakan kurang bagus lah. Yang link overall not bad dan masih banyak bola boleh improve, tetapi semalam one of the best game lah yang mereka boleh create bertemu dengan pasukan KL City yang kita kenali ada defense yang bagus kan. Jadi kita memang boleh puji untuk Selangor. Untuk KL City pula pada perlawanan semalam, kalau kita lihat mereka punya attacking play daripada segi penggunaan Cici Kipre dan juga Paulo Jose, mereka berjaya untuk membentuk link up dan combination play yang bagus. Paulo Jose daripada segi technically dia adalah pemain yang bagus daripada segi hold up dan juga daripada segi control ball untuk dia buat something. Tetapi apa yang lag kepada Paulo Jose adalah dia perlukan support yang lebih cepat daripada teammate dia, dan dia tak boleh bawa bola secara solo sebab dia adalah seorang player yang kurang daripada segi pace. Jadi dia tak boleh nak buat something untuk bergerak secara solo. Dia lebih kepada untuk control the crowd dekat area center untuk memastikan yang ball progresif ataupun dia boleh create passing ke bahagian hadapan untuk mencari striker dengan lebih efisien lah. Tetapi untuk dia menggerakkan bola secara solo memang tidak efektif sebab dia kurang kelajuan. Dan untuk Cici Kipre pula, memang mereka boleh cari Cici Kipre dengan sangat baik di bahagian hadapan, tetapi daripada segi fizikal dan juga sizing, bahagian pertahanan pasukan Selangor semalam berjaya untuk kontrol Cici Kipre dengan sangat baik. Dan bahkan Cici Kipre pun dah agak berumur ataupun berusia, so dia nak fight dengan compete dengan pertahanan yang agak solid dan juga muda dan ada kelajuan yang lebih better, maka Cici Kipre dia menang daripada pengalaman, tetapi daripada segi the situation dalam padang dia kurang lah sebab pemain-pemain muda akan lebih banyak reflection, lebih bagus daripada segi marking dan mereka adalah lebih banyak tenaga. So memang semalam Cici Kipre kalau kita lihat memang dia tak boleh nak bermain dengan begitu efisien dalam beberapa minit. Ketika dia dah buat larian, lepas tu dia terpaksa slow down sikit apa semua, memberikan ruang kepada defense untuk recover balik dan menghalang pergerakan dia. Dan untuk defense pasukan KL City game ni, bagi saya sebenarnya sepatutnya mereka adalah defense yang agak solid, tetapi untuk game ni boleh dikatakan kesilapan mistik menyebabkan mereka dihukum. Salah satunya daripada corner kick, mereka gagal untuk memenangi area duel, dan daripada gol Aaron tu mereka gagal untuk menghalang gerakan yang cuba dibina oleh build-up daripada bahagian bawah oleh pasukan Selangor, daripada Haris Haikal, lepas tu kepada Richmond buka kepada Quentin buka kepada Mukairi buat lock, terus dapatkan Aaron. So benda tu bagus untuk Selangor sebab build-up mereka berjaya pada bawah. Tetapi untuk pasukan KL City, mereka punya defending structure memberi ruang yang banyak kepada pasukan Selangor untuk pasukan Selangor utilize mereka punya orang kata apa bahagian kanan untuk menghasilkan gol. So benda tu mereka perlu lebih berhati-hati dalam mengekang ataupun nak melakukan interception dan sebagainya. Jadi overall semalam
memang kalau boleh katakan Selangor deserve menang 2-0 walaupun Richmond Bokayi tak apa nak function, tapi overall midfield hidup, Orozco one of the best player, Nur pun mantap, Brandon Gunn mantap, Mukeri pun bagus juga main kat kanan dan kiri, dia efektif main kanan lah. Aaron kena push main kat tengah lagi lah, center. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.